النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fi darain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammil bil khair ya karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, minggu ni, kita dapat lagi bersama-sama dalam pengajian kita dalam kitab Furu' Masail bersempena dengan bulan Maulud. Kita hubung dalam pengajian kita tarikh atau sejarah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita telah lepas, iaitu kita bicara tentang datuk kepada Nabi SAW, Abdul Muttalib. Kemudian minggu kemarin kita bicara ataupun kita membahaskan tentang ayah kepada Nabi SAW, Abdullah. Dan minggu ni insyaAllah kita akan bicara ataupun mengkisahkan bagaimana kehidupan ibu kepada Nabi SAW. Walaupun kita dalam bulan Maulud, kebanyakan daripada kita membaca kitab-kitab berzanji dalam bahasa Arab, dan beberapa tahun ni saja baru bermula di wilayah kita Thailand. Jadi mula baca orang panggil zanji Melayu. Jadi dalam berzanji Melayu tu, jadi ada cerita-cerita yang baru kita dapat tahu, dapat reti apakah dia sejarah di dalam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Yang sebelum daripada tu, jadi kita tak dapat mengetahui kerana kita orang Jawi, kita orang Melayu, bila baca berzanji Arab, jadi kita tak dapat tahu apakah cerita yang ada tersirat di dalam kitab berzanji tu. Tapi bila mana kita dapat mendalami dengan bahasa Melayu, maka kita dapat tahulah sikit sebanyak tentang kisah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di malam ni kita sikit sebanyak tentang kehidupan bagaimana ibu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aminah. Bagaimana yang kita tahu bahawa kata Aminah ni adalah salah seorang daripada kaum Quraisy, tapi dia daripada Bani Zahrah. Yang mana Bani Zahrah ni minggu lepas Abu telah cerita bahawa kata datuk dia apabila dia ni pergi kepada Yaman, maka orang Yaman telah tanya kepada Abdul Muttalib, adakah kamu telah beristeri? Maka dia kata belum lagi. Maka dia kata, kalaulah tengok ketandaan dalam dirimu ni tadi, mu adalah orang yang membawa Nur Muhammad, yang membawa akan kelahiran Nabi akhir zaman, Nabi yang agung. Tapi di dalam kitab kami, iaitu Nabi akhir zaman akan lahir daripada rahim, daripada Bani Zahrah. Sebab itu Fadri itu tadi suruh kepada Abdul Muttalib, carilah ataupun kahwinlah dengan orang perempuan daripada Bani Zahrah. Lepas pada itu Abdul Muttalib maka bila mana dia kelik, dia sendiri pun cari daripada Bani Zahrah. Sebab itu kalau kita tengok dalam tarikh, Abdul Muttalib dia kahwin dengan sepupu kepada Aminah. Aminah dia Bani Zahrah, sepupu dia kahwin dengan Abdul Muttalib. Lepas tu anak-anak dia semua dia wasiatkan supaya kahwin dengan
Bani Zahrah, supaya akan lahir daripada keturunan dia ni, iaitu keturunan yang membawa kepada lahirnya seorang nabi akhir zaman, rasul akhir zaman. Apabila keturunan ni tadi turun sampai kepada anak bongsu dia, iaitu Abdullah ni tadi, maka Abdullah ni bagaimana yang dinakkan supaya kahwin juga dengan Bani Zahrah. Maka kisah ceritanya daripada Abdullah ni tadi, puak-puak orang-orang Yahudi dia memang seteru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia nakkan supaya yang lahir daripada keturunan yang jadikan nabi akhir zaman daripada keturunan dia, iaitu Israel. Orang panggil Bani Israel, takmuh taksir daripada Bani Quraisy. Kabilah apa? Kabilah Hashim. Jadi taksir nakkan kepada orang yang lahir jadi nabi akhir zaman, iaitu Israel, orang Israel. Jadi dia telah plan, orang panggil bercadang supaya nak bunuh Abdullah ni tadi. Pasal dalam riwayat kata yang minggu lepas Abu bagi tahu, orang perempuan ahli kitab Taurat dan Injil, Ruqayyah bin Naufal, bahawa kata Ruqayyah bin Naufal ni tadi, dia nampak di antara dua kening Nabi SAW ada cahaya, bahawa dia faham kata itu adalah cahaya kenabian yang akan lahir. Maka dia minta supaya Abdullah ni tadi tidur kahwin dengan dia. Tapi Abdullah tak sah, sebab Abdullah telah meminang dengan Aminah. Kisah ni kata dia boleh meminang dengan Aminah sebab Aminah adalah Bani Zahrah. Situ. Lepas tu ayah kepada Aminah iaitu Wahab, Aminah binti Wahab. Jadi Wahab ni tadi dia tahu juga bahawa Abdullah ni adalah orang yang masyhur dalam golongan orang Quraisy. Orang Quraisy yang paling jangok, orang Quraisy yang paling beradab, akhlak yang molek. Nak lawan Abdullah tak boleh. Lepas tu rupa paras dia yang indah kerana ada Nur Muhammad kepada Abdullah ni tadi. Bila mana kata gitu, orang Yahudi nak membunuh orang-orang dengan Abdullah ni tadi, maka cari jalan bagaimana nak membunuh Abdullah. Abdullah ni dia punya perangai dia ataupun tabiat dia, iaitu dia suka memburu. Satunya dia memburu, satu lagi dia suka berniaga. Sebab itu dia ni pergi kepada Syam, pergi kepada tanah-tanah Arab yang lain, Hijaz, untuk berniaga dengan ayah dia Abdul Muttalib. Jadi bila mana Abdullah ni tadi dia suka memburu di padang pasir, kita nak memburu di tengah hari tak ada gapo. Binatang-binatang dia sembunyi. Maka dia akan tubik atau keluar kepada mencari makan, mencari binatang-binatang untuk dimakan. Bagi binatang buas tu tadi akan keluar pada malam hari. Bila malam hari, maka Abdullah ni tadi dia memburu di malam hari, di lek malam. Bila kata memburu lek malam hari, maka orang lain nak memburu malam hari kena bawa jamung, pelita. Tapi Abdullah ni dengan sebab dia ni muka dia ada cahaya daripada nur Nabi SAW, di mana dia pandang maka di situ akan cerah. Supaya kita bawa pelita picit lah, lampu picit. Itu orang panggil apa Itu orang panggil irsos. Minggu lepas hoyak dah. Irsos ni iaitu sebelum kedatangan Nabi SAW. Lepas daripada datang Nabi SAW, pada diri Nabi SAW tu sendiri orang panggil mukjizat. Daripada orang lain daripada Nabi SAW orang panggil karamat. Ada juga rendah daripada karamat, iaitu ma'unah. Allah Ta'ala bagi orang-orang soleh akan dapat benda tu. Tapi irsos ni sebelum daripada Nabi SAW orang panggil irsos. Macam Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni bila mana dia nakkan cucu ni tadi, maka dia nak namakan Nabi SAW juga, dia dapat ilham daripada mimpi, datang mari suruh bagi nama Muhammad. Itu di antaranya irsa pada Abdul Muttalib juga, iaitu Kaabah. Bagaimana tentera Abraha nak serang Kaabah dan sebagainya, cerita kita lepas banyak dah. Lepas tu bila mana
Abdullah ni tadi memburu, maka orang-orang Yahudi telah lantik lebih kurang dalam 70 orang. Nah, setengah riwayat 7,000 orang. Tadi banyak sudah. Jadi mana kita pergi pada 70 orang. 70 orang panggil, kalau bahasa kita ni orang panggil apa tentera lah, tentera yang mahir dalam membunuh. Nak bunuh orang ni. Nah, jadi mana kata orang yang mahir dalam nak membunuh orang ni tadi, tapi lek tengah malam. Maka lek tengah hari pakat tidur, malam hari pakat cari Abdullah. Di kota Mekah pun cari. Pas bila tahu kata Abdullah ni dia suka memburu, maka pergilah pemburu. Bila pergi pada padang pasir cari Abdullah, nampak daripada jauh kata Abdullah lalu. Sebab apa? Abdullah ni dia supaya ada pelita di wajah dia ni. Nampak. Maka dia memburu tu tadi. Bagi binatang-binatang yang jauh, yang binatang ni wallahu alam lah, mungkin Allah SWT tak nampakkan cahaya, tapi bagi manusia nampak cahaya tu tadi. Bila kata dia nak memburu tadi, pakat mari kepada Abdullah tu tadi. Maka dalam situ Wahab ni ada. Kok mana ceritanya? Ni tarikh, orang panggil sejarah. Sejarah Islam kita bahawa kata Wahab ni tadi ada di kawasan tu. Maka dia nampak kata Abdullah telah dilikung oleh orang-orang Yahudi nak bunuh Abdullah. Maka bila mana orang pakat hurung pada Abdullah ni tadi 70 orang dilingkungin daripada bukit buka, Abdullah nak lari tak boleh. Maka Allah SWT hantar malaikat mari 4 orang malaikat mari, tak jejak tanah lagi, tapi semua 70 orang tu tadi pacung tekuk habis. Pacung tekuk habis. Dengan sebab daripada Wahab nampak Abdullah ni bukan orang biasa. Maka dia mula pada situlah dia bercita-cita, kalaulah orang panggil Bani Hashim ni tadi, Abdul Muttalib mari minta kepada anak aku Aminah ni, aku pasti akan bagi. Masa dia nampaklah orang pisit, orang yang istimewa Abdullah ni tadi. Maka Wahab ni cita-cita supaya nakkan Abdullah jadi menantu dia. Lepas tu dia cerita kecek sama dengan Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun minailah Aminah. Dalam minai Aminah itulah yang ceritanya makna kata lepas pada dia minai Aminah, mana kata bila berminang Aminah, lepas pada tu kahwin 3 hari 3 malam. Maka Abdullah ni tadi pergi carilah tadi siapa perempuan tu, Ruqayyah. Ruqayyah bintu Nawfal, cari Ruqayyah pasal Ruqayyah nakkan Abdullah juga. Tapi bila mari kepada Ruqayyah kata, mu ni sebenarnya ada buat apa dalam masa 3 hari ni? Dalam masa 3 hari ni ada buat apa? Abdullah kata, aku telah bernikah dengan Aminah. Dia kata kalau gitu aku tak jadilah nak kamu, pasal aku nampak pada 2 keningmu ni ada cahaya. Yang mana cahaya ni tadi aku faham dalam kitab-kitab kami, kitab Taurat dan Injil, bahawa kata ada bawa kenabian yang akan lahir di akhir zaman. Yang mana kelahiran Nabi ni tadi mari padamu. Tapi aku nakkan supaya rahim aku ni mengandung apa? Nabi akhir zaman ni tadi. Sebab tu aku nak. Tapi bila tengok mukamu ni tak ada dah. Nur ni tadi tak ada nampak dah. Maka tak sih. Lepas pada tu Nabi Abdullah ni tadi bila kelik bersama dengan Aminah dalam masa 2 bulan, maka Abdullah pergi kepada Syam jual, berniaga. Abdul Muttalib pergi atik. Kemudian tu sama-sama dengan ahli keluarga dia yang lain, kerana kita faham bahawa kata Abdul Muttalib ada 16 orang anak, 10 orang anak lelaki, 9 orang anak perempuan. Tergoyak dah dulu. Bila kata gitu, bila mana perjalanan pergi tak apa, sampai berniaga siap dah, bila ulu kelik mari sampai di Madinah, Yashrif, sampai kepada Madinah, iaitu Abdullah jatuh sakit. Riwayat kata semua boleh kata dalam riwayat-riwayat cerita tentang sejarah Nabi SAW ni tadi, bahawa Abdullah sakit. Ada satu riwayat saja bahawa kata dia ni telah diracun ataupun dibunuh oleh orang Yahudi.
Banyak riwayat kata Abdullah ni dia sakit. Bila kata dia sakit, maka dia ulu kelik mari daripada Syam tadi tu melalui Madinah. Di antara Madinah dengan Mekah ni ada satu kampung. Kampung di mana Abdullah ni tadi dia antara waris orang-orang di situ, iaitu Bani Ahdi bin Najjar. Orang panggil Bani Najjar. Bila kata Bani Najjar, dia ada perkampungan dia situ. Maka beradulah situ. Bila beradu situ, dia punya rombongan tadi kelik mari sampai kepada Mekah. Bila sampai kepada Mekah, isteri kepada Abdullah iaitu Aminah ni tadi, Abdullah nak pergi tadi, duduk dalam masa 2 bulan tidur dengan Aminah. Maka Aminah telah perut besar. Perut besar ni tadi pada hari Senin juga. Di mana hari Senin tu dalam keadaan Aminah tu tidur, orang panggil skling tidur. Makna antara tidur dengan tak tidur. Orang panggil ngantuk dah, nak tidur dengan tak tidur. Kalau zaman kita ni tadi, kalau orang-orang ngaji bomo, di antara celek dengan kejer tu tadi, nak tidur tu tadi, di situlah kalau kita ni orang telah tunjuk, kita akan nampak benda gaib. Apa benda gaib? Nampak jin. Nampak, kalau kata bahasa kita nampak hantu. Di antara tidur dengan tak tidur tu. Tu. Di antara dua tu. Di antara kita nak, roh kita nak tubik daripada jasad kita tu. Jadi di alam tu, di ketika tu, Aminah telah nampak seorang lelaki telah mari dekat kaki dia. Mari dekat kaki dia. Dia bagi tahu kepada Aminah, mu sedar tak sebenarnya mu pun besar ni? Aminah pun dalam keadaan tu dia boleh kecek, boleh bersuara dalam bahasa dia ketika tu telah kecek dengan orang tu, tak tahu. Maka orang itu bagi tahu sebenarnya mu dalam sekarang ni telah mengandung junjungan segala para penghulu pada sekalian Nabi. Kemuliaan yang Allah SWT bagi kepada anak kandungnya mu tadi. Jadi bila kata ketika tu, lepas pada tu faham bahawa kata orang yang mari ni tadi iaitu Jibril alaihissalam. Dan ketika Aminah dalam perut besar nak akhir nak beranak tu pun Jibril alaihissalam mari juga. Jadi royak kepada Aminah tentang kelahiran iaitu anak dalam kandungan dia tu, sehingga kan yang akhir tu tadi, yang kedua tu suruh letak nama Muhammad. Itu orang panggil apa? Mimpi Aminah. Lepas tu dalam Aminah perut besar ni, Aminah kata aku tak biasa rasa mengandung ni sarat, orang panggil berat perut. Orang perut besar ni nak sampai kepada 9 bulan tu jadi berat lah ni. Tak rak, mabuk lah sebagainya ni. Mengidam ke sebagainya. Tapi Aminah kata aku tak serupa dengan orang lain, orang tina lain jadi tak rak ni, jadi nak mutah. Lepas tu jalan pun jadi payah perut besar ni. Tapi Aminah kata aku tak ada rasa lagu tu, ringin. Taklah bagi dah irsas kepada Aminah. Lepas tu Aminah ni tadi pula dalam keadaan dia perut besar tu, bulan pertama ada mari ziarah kepada dia. Ada apa? Siapa? Iaitu Adam alaihissalam. Nabi Adam mari ziarah Aminah. Nanti belakang yang bercerita. Lepas tu bulan yang kedua mari pula Nabi Idris mari ziarah Aminah. Bulan yang ketiga Nabi Nuh ziarah Aminah. Yang bulan yang keempat Nabi Ibrahim ziarah Aminah. Bulan kelima Nabi Ismail ziarah Aminah. Lepas tu bulan keenam iaitu Nabi Musa. Bulan ketujuh Nabi Daud. Bulan ke-8 Nabi Sulaiman. Bulan yang ke-9 iaitu Nabi Isa. Semua ni tadi nabi-nabi orang panggil gembira kerana kedatangan Nabi akhir zaman, yang mereka semua ni ada keinginan nak jadi Nabi. Semua Nabi, lebih kurang dalam 70 orang daripada Nabi-Nabi telah minta kepada Allah Ta'ala untuk jadi Nabi akhir zaman. Tapi Allah Ta'ala tak terima. Semua Nabi. Tapi bila mana kata Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya terima nama saja. Sebab itu kita terakhir kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Tersebut nama Ibrahim tu. Allah Ta'ala qabul hajat daripada Nabi Ibrahim. Tak apalah, tak jadi Nabi akhir zaman pun, tak jadi Nabi, Rasul akhir zaman pun, supaya umat Nabi ni tadi, mulianya umat Nabi ni, suruh sebut nama dia. Minta mula-mula nak jadi Nabi, jadi Rasul, Allah Ta'ala tak terima.
Jadi umat pun Allah kata tak ada dah, siap dah umat ni daripada Nabi SAW sampai kepada akhir zaman nak kiamat tu pun ni orang panggil umat Nabi dah, Allah Taala tetap dah pada azali dah, maka nak tambah tak boleh dah. Nabi Ibrahim minta, Taala tak beri, tak apalah. Kalau kata tak boleh jadi Nabi, tak boleh jadi umat Nabi SAW, jadilah kalau nama aku disebut oleh umat Nabi SAW, tu Allah Taala terima. Kemudian daripada tu iaitu Nabi Isa. Nabi Isa ni tadi minta juga untuk jadi nabi, jadi rasul akhir zaman, Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Tapi bila Nabi Isa minta supaya jadi umat, maka Allah terima. Sebab itu di akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun, akan menyelamatkan manusia di waktu dia tu nanti. Yang mana akan patahkan habis salib-salib ni semua, lepas tu akan bunuh babi-babi. Babi ni semua akan dibunuh. Nabi Isa lalu maka babi akan mati. Itu orang panggil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua nabi-nabi mari ziarah kepada Aminah, royak kepada Aminah, jagalah perut ni, jagalah kandungan ni supaya selamat. Tapi Aminah kata aku dalam keadaan mengandung tu tak ada rasa apa, tak ada rasa sakit, tak ada apa. Tapi puak ni orang panggil apa, nabi-nabi rasul-rasul ni beringat orang panggil nak supaya kita lah, orang panggil kalau kita ni lama dah tak boleh anak. Contoh kata bayi kita lama dah tiba-tiba perut besar bini kita. Tu nak makan apa kita nak beli, nak pergi mana pun kita nak bawa, nak apa semua kita nak beli pasal kita lama dah ni. Tak boleh dapat anak ni. Maka kita jaga perut dia. Dia nak duduk pun kita tolong hafal dan sebagainya, kasihnya. Sebab apa? Kasih ke dia tu serat dah. Kasih anak dalam perut tu tadi. Begitu jugalah nabi-nabi ni, rasul-rasul yang lain tu nak menyambut kedatangan nabi akhir zaman ni beringat kepada Aminah ni tadi. Bila Aminah ni tadi sampai kepada 9 bulan, maka lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat kata bahawa walaupun tidak ada dalam hadis Nabi SAW, tapi bila kita baca dalam kitab berzanji, kitab syair-syair tentang kelahiran Nabi SAW ni, maka kita akan jumpa iaitu Nabi SAW bila lahir, tangan dia pegang bumi, tangan dia pegang pasir, tempat rumah Aminah pegang pasir, lepas tu dia mendongak kepada langit, mendongak kepada langit. Tanda isyarat iaitu tanah ni akan jadi milik Nabi SAW. Bumi ni tadi milik Nabi SAW. Dunia ni tadi apa susunan yang Nabi SAW atur, siapa yang ikut, maka bumi ni akan serah pada dia. Kerana Nabi SAW telah amanat untuk situ. Kemudiannya bila kata lahirnya Nabi SAW, tu kata 12 tanda api daripada puak-puak majusi mati lama masa 1000 tahun tak biasa mapuh, tak biasa padam. Tapi waktu lahir Nabi SAW padai mapuh. Lepas tu ada bintang tubik daripada langit cerah. Orang Yahudi faham kata itu adalah tanda kedatangan Nabi SAW. Lepas tu patung-patung berhala-berhala di mana-mana terbalik, sehingga dalam Kaabah sendiri terbalik. Di antaranya lepas tu laut, dan ada nama dia kita tak ingat, laut dia laut kering, ada cerita juga situ. Tapi di situ kalau kita tengok dalam hadis-hadis tak jumpa. Setengah ulama-ulama kata ini hadis yang mardud, orang panggil maudhu', dia hadis orang panggil hadis palsu. Tapi bila kita fahamkan daripada bahasan kita nak cerita ni betul tak betul ni, kita baca berjanji nak begitu sampai Aminah kata mari burung turun, lepas tu nampak ada orang lelaki bawa mari kendi, minum buah air, lepas tu mari pula Aminah, mari pula Asia, marilah Maryam, mari jadi tok bidai kepada Aminah waktu kelahiran Nabi SAW ni tadi. Sungguh tak tengok dalam hadis, tak ada. Tengok dalam riwayat-riwayat tak ada. Tapi bila tengok di atas sejarah orang-orang ketika tu yang menceritakan kisah-kisah ni, sebab kita kata dalam riwayat ni tadi ada riwayat yang betul-betul orang panggil jadi hadis.
Ada riwayat orang panggil asar, daripada orang-orang lain main royak. Kalau kita hadis daripada Nabi. Tapi kalau asar daripada sahabat kecek sahabat, maka ambil bolang kitab, orang panggil asar. Begitu juga dalam cerita asar ini tadi, ada kalangan orang-orang ketika zaman sebelum Nabi SAW lahir itu tadi, ada peristiwa-peristiwa yang pelik-pelik, orang lain dapat tahu, maka orang-orang lain ni cerita, maka orang nakal, ambil kitab nakal, masukkan dalam cerita. Maka kita nak cari hadis mana? Tak ada lah. Tu bila kata setengah-setengah golongan, mana hadisnya? Mana hadis kata lagu ni? Mana kata hadis kata Aisyah dan juga Maryam jadi apa, betul bidai kepada Nabi SAW? Cari tak temulah. Supaya kita orang panggil adat, dari segi adatnya. Kalaulah nak ngai kerwe, kena cari katok. Mana hadis? Hadis kata ada ke? Nak ngai kerwe, kena cari katok. Cerak. Ataupun kata pasti. Ikan gue akan makan. Tak ada hadis tak ada royak nakkan benda ni kena buat baik tu. Tak ada. Tapi bila pengalaman, orang dah upai dengan cacing, upai dengan gapo-gapo, payah. Tapi upai dengan katak, pasta kena makan. Pengalaman orang panggil. Lepas tu banyak orang daripada mulut ke mulut sampai kita di hari ni nak ngai ikan gue, ikan ruan, maka pakailah katak. Itu orang panggil pengalaman. Begitulah juga dalam riwayat ataupun kisah Nabi SAW tadi, sebelum daripada jadinya Nabi SAW wahyu jadi rasul, maka ada kisah-kisah sebelum daripada tu. Supaya Abu Hurairah dulu, Aminah ni tadi ada keturunan dia, iaitu Abdullah ni ada keturunan dia, sampai kepada Abdul Manaf. Atas pada Abdul Manaf ni tadi, banyak orang tak tahu sampai kepada Nabi Ibrahim AS. Tapi ada riwayat kata ni nama dia. Situ nak dibahas daripada tu panjang lagi. Lepas daripada Nabi SAW lahir, maka tanda-tanda kelahiran Nabi SAW ni 12 tanda kelahiran yang masyhurnya yang ada pada kitab-kitab. Maka banyak orang faham kata inilah ada kelahiran Nabi akhir zaman. Bila kata Nabi akhir zaman bangkit, lahirnya Nabi SAW, besarnya Nabi, maka Aminah ni tadi orang panggil ibu susu. Dia lah yang menyusukan, sebab Aminah yang melahirkan, dia mestilah letak di pek, dia isak susu. Jadi ibu susu ni pada Nabi SAW ada 3 orang. Satunya Aminah. Lepas tu yang kedua Suhaibah. Suhaibah ni dia ni orang panggil apa? Orang yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Waktu Abu Lahab letak dia supaya duduk bersama dengan Aminah, maka bila kata dia ni orang panggil apa, beranak, maka royak pada Abu Lahab merdekakan dia. Itu cerita tentang mana kata Abu Lahab, sehingga kan dia ringankan azab untuk dia. Situ satunya. Lepas tu satu lagi Halimatus Sa'diyah. Jadi 3 orang ni orang yang menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kata Nabi SAW ni lahir, pahalah kita bawa kata Nabi SAW ni tadi kisah panjang sebelum tu, iaitu Nabi SAW ayah dia mati. Dia mati di antara Makkah dan Madinah, dia di perkampungan orang Najjar, iaitu waris-waris dia juga situ. Bila kata mati situ, Abdullah tinggalkan 5 ekor unta. Lepas tu ada seorang hamba dan sedikit duit. Jadi hamba tu iaitu Ummu Aiman. Orang apa? Orang Afrika. Kulit hitam, bibir tebal, rambut keriting. Ummu Aiman. Jadi hamba. Bila kata dia jadi hamba, dia ni tadi duduk sekali dengan Aminah. Maka bila kata dia dengan Aminah lepas Nabi SAW lahir ni tadi beranak besar, maka orang mari daripada Bani Sa'ad mari nak minta supaya ambil budak-budak nyusu. Supaya budak-budak menyusu ni sebabnya orang panggil ambil susu orang lain minum, anak tu akan jadi cerdik. Itu satu lagi, iaitu kerana orang-orang di Bani Sa'ad ni orang panggil bahasa Arab yang asal. Jadi bahasa Arab yang fasih dan sebagainya. Kalau di kota Mekah ni orang kecek ni tadi capur dah. Sebab orang Mekah, sebab orang Iraq, orang Iran, orang Yamen, bahasa tu tadi dah capur. Jadi bahasa lorat tu tadi dah capur. Jadi tak jadi Arab yang sungguh.
Jadi orang panggil nak dapat bahasa Arab yang sungguh, hantar kepada Bani Sa'ad, iaitu Halimatus Sa'diyah tadi menyusu Nabi SAW. Sebab itu Nabi SAW ada sabda, aku ni adalah orang yang fasih dalam bahasa Arab kerana dia duduk dengan Bani Sa'ad tadi. Iaitu Halimatus Sa'diyah. Bila kata duduk dengan Halimatus Sa'diyah sampai 2 tahun, marilah anak kepada Halimatus Sa'diyah 4-5 orang tu saing dengan Nabi SAW, main di tepi bukit, pera kambing. Lepas pada tu ada 2 orang mari ambil Nabi SAW naik atas bukit, belah dada, cuci hati dia, cuci hati. Maka anak kepada Halimatus Sa'diyah lari royak kepada Halimatus Sa'diyah, kata iaitu anak kita punya apa ni, adik kita Muhammad telah dibunuh. Maka Halimatus Sa'diyah lari-lari hungar-hungar dengan lelaki dia, tengok Nabi Muhammad dah saja termenung, tengok langit, muka pucat, bibir putih. Kerana apa? Lepas satu kejadian iaitu belah dada, belah hati. Jatuh ambil hati basuh. Itu satu. Bila kata gitu, Halimatus Sa'diyah pun takut mati budak ni. Padahal kita ambil upah je, upah menyusu. Tapi kalau sampai mati, bukan dia, maka hantar kelik. Bila hantar kelik, royak kepada Aminah. Aminah ni tadi sebelum pada tu, mana kata Halimatus Sa'diyah ada teringin nak piara Nabi SAW sampai besar. Tapi bila dah jadi lagu tu, maka serah kepada Aminah. Bila kata serah kepada Aminah, Aminah kata, mu ni dulu mu royak dah, mu nak piara, nak jaga budak ni sampai besar pun tak apa. Tapi mana hantar kelik. Maka si Halimatus Sa'diyah royaklah cerita, kata dia ni telah dibawa lari oleh 2 orang. Anak-anakku kata dia ni telah dibelah, dada dia dibelah. Maka takut jadi gapo-gapo. Maka Aminah kata, waktu aku mengandung, aku rasa lagu ni. Lepas tu waktu dia lahir ni, peristiwa jadi lagu ni. Dan secara dia ni bukannya orang yang akan dihasut oleh syaitan, dibunuh oleh manusia dan sebagainya. Dia ni akan dapat jaga daripada Allah Subhanahu Taala. Ambil piara pula. Maka Halimatus Sa'diyah bila dapat cerita lagu tu daripada Aminah, buat kelik semula. Bila kelik semula sampai lebih kurang dalam masa 4 tahun. Bila sampai masa 4 tahun, Halimatus Sa'diyah ni tadi hantar kelik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Aminah. Maka Aminah pelihara Nabi SAW dalam masa tak lama. Tak lama, 2, 3, 4 bulan je. Bila kelik, sebab dia dalam 4 bulan masuk 5 bulan. Setengah kata riwayat 5 tahun masuk 6 tahun. Bukan 5 bulan, tahun. 4 tahun setengah masuk 5 tahun. Ada riwayat kata 5 tahun masuk 6 tahun. Maka bila kata bagi kelik kepada Aminah, maka Aminah pun bila kata anak mari semula, maka dia pun ada cita-cita, waktu lama masa dah dia ni orang yang warak, orang yang jaga maruah, tak keluar daripada rumah kalau tidak ada hajat dan sebagainya. Maka teringinlah dia nak tengok kubur tok laki dia, hak mati tadi tu. Maka dia bawalah Ummu Aiman ni tadi dengan Nabi SAW dan dia 3 orang. Lepas tu bergerak pergi kepada tempat kematian Abdullah tu tadi. Bila sampai kepada tempat kematian Abdullah, tunjuk ni lah Muhammad, ini kubur ayahmu. Nabi pun tiap tangis. Walaupun Nabi SAW ketika tu baru 5 tahun lebih. Bila mana nak kelik mari, maka dia pun beradulah juga di perkampungan Najar tadi tu. Duduk situ 3-4 bulan. Setengah riwayat kata sebulan je. Dalam masa situ kok mananya Allah Subhanahu Wa Taala bagi Aminah sakit pula. Tadi bapak tak ada dah. Ni Aminah sakit pula, mek pula. Bila kata sakit, waktu tu Nabi SAW pergi main. Pergi tengah main, orang panggil Muhammad, mari kelik, tengok mek tu. Dari orang panggil sakit dengan serta-merta. Sakit selalu dah. Bila sakit, marilah Nabi SAW mari dekat kaki. Orang gurung nak Aminah ni pasal orang mari Mekah ni, masuk kampung dia, waris lama tak jumpa, pakai urung, kasih sayang, hormat, muliakan sebagainya. Maka urung apa panggil likung Aminah. Bila Nabi SAW mari masuk dekat kaki. Maka Aminah buka mata tengok mana Muhammad.
Muhammad pun orang suruh mari lah dekatkan dengan tepi Aminah. Jadi bila sampai kepada tepi Aminah, jadi ambil daripada kitab Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah, kalau kita tengok dalam situ, Aminah dia telah berkata dia kepada Nabi Muhammad SAW duduk tepi dia ya, semoga Allah Ta'ala berkati kamu, hei anakku yang terselamat daripada anak panah kematian, yang mensabitkan kematian ayahmu Abdullah. Tengok cerita dulu dah minggu lepas. Abdullah ni, dia ni orang panggil sepatutnya mati dah, sebab Abdul Muttalib dia nazar kalau dia boleh anak, maka dia nakkan apa? Nak sembelih anak. Mengigar pertama dia bangun sembelih kambing. Tak jadi. Mengigar kedua sembelih apa? Sembelih lembu. Tak jadi. Dalam mimpi tu rakyat tak jadi weh, kena buat korban pula. Selepas tu mimpi yang ketiga, unta sembelih unta, tak jadi juga. Akhirnya dia kena terpahir bahawa kata kena sembelih anak sungguh pasal dia nazar. Ni Abu bahas lepas dah, minggu lepas dah. Bila kata gitu 100 ekor unta kena jepuk. Buat mari tu orang bomo ni tadi kata kalaulah tubik dua anak panah, satu nama Abdullah, satu nama unta. Kalau selagi mana tubik nama Abdullah, maka 10 ekor unta. Maka kocak-kocak 10 ekor unta. Kocak-kocak nama Abdullah juga tubik. Sampai 110 kali tubik nama Abdullah, 100 ekor unta. Lepas tu baru yang kesebelahnya tubik keluar nama unta. Mana kata 101 ekor unta jamu orang Mekah kerana menyelamatkan Abdullah daripada disembelih. Sebab itu Nabi SAW kata, bagi tahu kata apa? Hadis Nabi SAW kata, ini ibnu Abi Zabahain, aku adalah anak kepada bapa yang kena sembelih. Dua orang bapa yang kena sembelih. Siapa? Iaitu Ismail sorang. Nabi Ibrahim sembelih tak masuk. Itu sorang. Pasal dalam keturunan Nabi Ibrahim pecek kepada Ismail Nabi SAW. Adapun kepada keturunan Nabi Ibrahim tadi pecek kepada keturunan lain. Ni lain, Nabi Yusuf dan sebagainya. Ni kepada Ismail ni sorang je, iaitu Nabi SAW. Jadi Ismail kena sembelih, Abdullah kena sembelih. Sebab itu Aminah kata, mu ni terselamat daripada sembelih ataupun kematian yang diganti kepada ayahmu, telah terselamat daripada kematian yang telah ditebus dengan 100 ekor unta. Dan jika apa yang aku lihat dalam tidur aku dalam mimpi, maka adalah engkau seorang yang akan diutus bagi seluruh umat manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa atas sesuatu. Engkau akan diutus untuk sempurnakan ketaatan di dalam Islam. Agama lurus, iaitu agama datangnya dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Engkau diutus dengan keselamatan Islam. Engkau akan dipelihara daripada kaum orang Quraisy. Lepas tu dipulaukan orang Quraisy, iaitu Nabi SAW akan hijrah. Aminah tahu dah. Aminah tahu dah kata Nabi SAW ni akan dipulau, akan disingkir oleh kaum, iaitu mari daripada Mekah pergi kepada Madinah. Tengok, Aminah tahu dah. Lepas tu setiap yang hidup pasti akan mati, dan setiap yang baru akan jadi buruk, akan jadi ustang. Setiap yang tua akan hilang, akan mati. Ni aku nak mati dah ni Muhammad. Aku pun akan mati. Tetapi sebutlah nama aku ni akan kekal. Tengok sampai sekarang. Walaupun kita kata cerita tentang Nabi, tapi Aminah tak tinggal, Abdullah tak tinggal, Abdul Muttalib tak tinggal, Abu Talib tak tinggal. Kisah cerita puak-puak ni, dia mereka yang mulia ni tadi tak tinggal. Walaupun Abu Talib dia mati dalam kufur, tapi kisah cerita dia pasal bersabit dengan Nabi SAW, cerita ni berpanjangnya sampai hari kiamat. Jadi bila mana Aminah ni tadi dia sampai kepada tahap yang mana dia nak mati tu tadi, dia nak mati, maka bila mana dia mati, dia ni di waktu nak kelik daripada tempat Najar tadi tu, kampung perkampungan, nak kelik kepada Makkah, mati. Bila mati dia abwaq.
maka dia kena kelik dengan Ummu Aiman dua orang tu je lah. Kelik mari. Maka Nabi SAW jadi yatim, jadi piatu. Yatim piatu. Lepas pada tu lah, maka Abu Talib lah orang panggil pengganti kepada orang yang memelihara Nabi SAW. Abdul Muttalib tak ada dah. Lepas tu Abdullah, Aminah. Abdullah mati dah, wafat dah. Aminah pun wafat. Maka di sinilah dia dalam bahasan daripada ulama-ulama Abdullah dan Aminah ni tadi ibu kepada Nabi SAW. Maka kebanyakan kita bagi orang yang ahli sunnah wal jamaah kata mak ayah ibu Nabi SAW iaitu jadi Islam. Riwayat dalam kalau cerita kisah tentang Sirah Mi'raj, maka Nabi SAW berjumpa dengan ayah dan ibu, iaitu ketika Nabi Sirah Mi'raj dan dakwah mereka kepada Islam, mereka terima Islam, lepas tu kembali kepada alam kubur. Itu dalam Sirah Mi'raj. Bagi orang-orang yang satu fahaman, dia tak terima situ. Dia tak terima, tak ada sahihnya situ. Lepas tu ada riwayat yang kedua bagi orang ulama-ulama ni tadi, ayah dan ibu Nabi mati dalam keadaan kufur. Mati dalam bukan orang Islam. Ada fahaman lagu tu. Kita ahli sunnah mati dalam Islam, dan dia ni sebagai ahli fitrah yang Allah Ta'ala takkan balas apa yang mereka buat. Kesalahan Allah Ta'ala takkan azab. Ya, orang panggil ahli fitrah. Ada satu lagi ulama, puak-puak ulama yang kata sukut dia. Cerita baiknya Nabi ni mak Nabi, ayah Nabi, ibu Nabi ni mati kupur ke mati Islam? Duk dia tak saya nak jawab. Tak berani nak jawab. Lepas tu ada hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah, cerita bahawa kata orang yang kata ayah dan ibu Nabi SAW ni mati dalam keadaan kufur, dia ambil hadis ni. Mana? Ambil daripada Abu Hurairah dalam riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam istazantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li wastazantuhu an azara qabraha fa azan li. Rawahu Muslim. Abu Hurairah kata Nabi SAW telah kata, aku minta izin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Tuhan aku, bahawa aku nak minta ampun kepada mak aku. Mak aku ni mati, sayang kasih kepada mak, tapi aku nak minta ampun supaya Allah Taala ampunkan dia. Allah Taala lari. Falam ya'zan li. Allah Taala tak izin. Bila kata Allah Taala tak izin, maka aku mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kata nak ziarah kubur. Nabi nak buat apa-apa minta izin dengan Allah Taala dulu. Maka Allah Ta'ala izinkan bagi aku. Dan hadis yang lain yang panjang, maka Nabi kata, dulu aku lari mu ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kubur. Kerana kubur, mu ziarah kubur ni fa innahu yazkurul maut, sesungguhnya ziarah kubur ni mengingatkan kepada mati. Kita ziarah kubur hari raya, hari lain tak ada ziarah. Orang lain mati, molek orang lain mati, kita ziarah hati kubur ayah kita, mak kita, anak-anak kita dah. Tak apalah. Tapi bila ziarah kubur mengingatkan kepada mati. Nak hancurkan hati kita cinta pada dunia, kasih pada dunia, ziarah kubur dan juga zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan baca Al-Quran. Tu tiga di antara nak hidupkan hati kita. Jadi bila kata tak leh nak minta ampun kepada mak aku tu tadi, maka Allah Taala tak izin. Situ. Memang ada hadis yang sahih, hadis daripada Muslim ada situ. Tapi bagi riwayat daripada puak kita, orang panggil walaupun lagu tu tapi kita kena faham bahawa kata ayah dan ibu Nabi SAW hidup di zaman fitrah, dan Allah SWT kata, aku tidak akan azablah satu kaum, satu umat, melainkan aku hantar jadi nabi ketika zaman tu ada nabi. Kalau ada nabi, maka apa yang mereka buat, mereka ingkar, maka mereka azab. Tapi sebelum mari nabi, maka apa yang mereka buat tak ada ambil kira. Tu ayat Quran ada. Lepas tu yang terakhirnya, apabila ketika Aminah dalam keadaan tak sakit ketika perut besar tu tadi, kerana apa? Kerana Jibril hak mari tadi, hak pertama tadi mari, Jibril alaihissalam telah bagi doa kepada Aminah, yang mana doa ni kita boleh aman. Orang perut besar boleh aman, kerana Aminah ni berkekalaan dia baca, dan bila dia baca dia tidak ada rasa mabuk, tak tak larat dan sebagainya, asbab daripada bacaan doa yang dia telah buat sama-sama.
Dia kata apa? Aminah ni dapat doa daripada Jibril alaihissalam. U'izuhu bil wahidil somad. U'izuhu bil wahidis somad min kulli syarril hasad. U'izu bil wahidis somad min kulli syarril hasad. Sekali lagi, u'izu bil wahidis somad min kulli min syarril hasad. Doa tu baca untuk orang yang perut besar supaya mudah dan mudah untuk memberanak. Jadi bila kata lahirnya Nabi SAW, maka ada peristiwa-peristiwa yang panjang sehingga kan dia dapat jagaan daripada Abu Talib. Lepas tu kita katup di situ saja dulu. Kalau kita nak cerita lain kali, cerita tentang Abu Talib pula, cerita tentang Abu Jahal pula, cerita tentang Abu Lahab pula, cerita tentang Hamzah pula, panjang lebar. Nanti kita selit-selit lepas pada ni. Tapi minggu depan kita cerita tentang Nabi apa? Nabi Soleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, lepas tu Soleh minggu depan insya-Allah. Habis itu. Wallahu alam, cerita tentang kisah Nabi SAW daripada tarikh-tarikh, daripada sejarah-sejarah, sirah-sirah nabawiyah. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar daripada kisah tersebut.